Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يلا نبدأ درسنا بقراءة الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. اللهم اجعلنا بكتابك متمسكين وعلى سنة نبيك الثابتين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. والرابع هنا والرابع syarat wali yang keempat. Wali dan apa? Dah syarat wali dan saksi dalam perkahwinan. Warrabi'u al-hurriyatu, merdeka. Dan yang keempat syarat dia merdeka. Sekarang tak ada sudah. Okey. Sekarang apa tak ada hamba. Kecuali apa? Dan ustaz dengar ya. Di Mauritania masih ada hamba. Wallahu a'lam. Di Mauritania. Sebab Mauritania ni dia lama lahirkan ulama tu. Di Mauritania. Dia orang ramai bercakap Arab tu. Di Mauritania ada lagi hamba. Wallahu a'lam. Okey. Warabi'u al-hurriyatu, hurriyah, merdeka. Fala yakunul waliyu, fala yakunu, maka tidaklah keadaan wali itu, wali tadi, fala yakunu al-waliyu abdan, dia seorang hamba, fi ijabin nikah, pada ijab nikah, maknanya pada mengahwinkan. Okey, ingat ya, kalau hamba ni fi ijabin nikah, untuk dia apa? Dia akad nikah. Aku nikahkan kau. Itu kita yang aku nikahkan engkau itu kita panggil ijab. Boleh? Hamba tak boleh. Hamba tak apa? Tak boleh. Biarpun orang merdeka wakilkan pada dia, biarpun dia jadi wakil, tak boleh. Okey. Wa yajuzu, dan harus, an yakuna, mana sah? Harus an yakuna, adalah keadaan apa? Al-abdu tadi qabilan fin nikah, qabilan, qabul, mana aku terima nikahnya. Boleh. Fin nikah, pada mengahwinkan, boleh. Hamba boleh terima nikah sebab apa? Sebab hamba boleh kahwin. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum was-salihin min, ya Allah, fi surah An-Nur, fi wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Was-salih, dan orang yang salih, kahwinlah. Min ibadikum, daripada hamba-hamba kamu, wa hamba-hamba lelaki kamu, dan hamba-hamba perempuan kamu. Wa yajuzu an yakuna qabilan fin nikah. Okey.
Wal khamisu wal khamisu dan yang kelima. Wal khamisu dan yang kelima. Az-dzukuratu. Az-dzukurah lelaki. Az-dzukuratu lelaki. Wal khamisu dan yang kelima, az-dzukurah lelaki. Fala takunul mar'atu, maka tidaklah keadaan al-mar'atu perempuan. Wal khunsa dan khunsa. Khunsa ni apa maksudnya? Bukan yang bentuk-bentuk tu bukan. Khunsa ni memang Allah ciptakan apa? Dengan dua alat kemaluan. Nampak Ustaz baca sebuah jurnal, dia kata apa? Kemungkinan kelahiran khunsa ini 1 dalam sejuta kelahiran. 1 dalam sejuta kelahiran. Dia ada abnormal pada kromosom dia. Hafiz, kromosom biasa berapa Hafiz? 40? 46, 23. 46. Jadi kadang-kadang jadi 40 tu 7. Dia jadi abnormal. Dia jadi abnormal. Dia ada dua kemaluan. Macam kita kata. Kalau apa? Kalau XX apa habis? XX apa? Kalau XY dia jadi X0 3. Ataupun XY khunsa. Okey. Habis. Jadi yang nanti kita khunsa apa? Ustaz baca artikel tak? Dia kalau XX perempuan. Sebab tu lelaki perempuan ni lelaki kan? Okey, anak ni lelaki perempuan, faktor dia sebab dia lelaki ke perempuan? Habis lelaki perempuan. Sebab lelaki perempuan. Okey, Allah sebut apa? Allah sebut lillahi mulku apa? Lillahi mulkus samawati wal yakhluqu ma yasha. Macam tu. Allah sebut kan? Okey. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa dia kehendaki. Yahabu man yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Yahabu liman yasha'. Allah kurniakan yahabu liman yasha'u inathan. Semua anak dia perempuan semua. Lillahi mulkus sama, bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia buat apa dia kehendaki. La mu'aqib li hukmi. Tak ada siapa nak boleh petikai apa yang telah Allah hukumkan. Yahabu liman yasha'u yahabu liman yasha'u apa? Masalan, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa liman yasha'u apa? Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa liman yasha'u dhukuran. Dia kurniakan siapa dia kehendaki perempuan dan dikurniakan siapa dia kehendaki lelaki. Satu pasangan anak dia semua perempuan. Satu pasangan anak dia semua lelaki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ataupun yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Dia bagi ada lelaki ada perempuan. Cikgu Yusuf anak lelaki semua. Ustaz anak ustaz campur lelaki ada perempuan ada. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dia jadikan setengah tu aqima, tak ada anak langsung. Okey. Ada dia bagi yahbu liman yasha'u inathan, dia bagi siapa dia kehendaki anak perempuan. Wa yahbu liman yasha'u dhukur, anak lelaki semua. Ataupun dia campur wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dia jadikan siapa dia kehendaki tak ada anak langsung, aqim. Okey. Jadi sekarang Allah sebut lelaki dan perempuan. Allah sebut khunsa atau tidak? Allah sebut khunsa atau tidak? Tidak. Allah tak sebut khunsa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah mewasiatkan kepada kamu pada anak-anak kamu.
Lidzakari, anak laki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jadi khunsa ada tak ada? Di mana khunsa? Sebab tu khunsa ni sama dia lelaki ataupun dia perempuan. Sebab tu saya kata dengan ilmu sains moden ni lebih mudah kita tentukan khunsa tu lelaki atau perempuan. Okey, Sayyidina Ali mula berlaku kes zaman yang di awal dicatat khair khunsa ini di mana? Di Syam. Muawiyah dihantar surat kepada Sayyidina Ali sebab dia pentah Syam. Sayyidina Ali di Iraq. Biarpun berperang dengan Sayyidina Ali, tapi masalah agama dia tanya Sayyidina Ali. Lahir di kami seorang anak lelaki, dia ada 2 kemaluan. Lelaki ada, perempuan ada. Jadi Sayyidina Ali kata apa? Macam mana nak kira faraid dia ni? Apa Sayyidina Ali sebut? Yarithu min haitsu mabalihi. Dia warisi, tengok dia kencing ikut arah mana. Lelaki ke lelaki, perempuan ke perempuan. Datang Imam Malik, sebab kaul sahabat bukan hujah. Apa Imam Malik? Macam mana nak tentu khunsa lelaki atau perempuan? Dia kata apa? Bilang tulang rusuk. Sebab apa? Tulang rusuk lelaki kurang tulang rusuk perempuan. Kalau kurang tulang rusuk lelaki, lebih tulang rusuk perempuan. Datang Imam Syafi'i, kita belajar fiqh lah. Tengok tu, kalau dia haid ini semua, okey. Pasal kalau moden lagi mudah. Moden sekarang dia balik pada apa? Dia balik X, Y. Khunsa ni sama ada X kosong. Itu lelaki perempuan. Kita kira perempuan sebab ada unsur X saja. Kalau X, Y, dia kan lelaki perempuan. Lelaki sebab ada Y. Sebab tu anak lelaki perempuan cikgu saya. Jangan pandai-pandai ya. Aku nak anak perempuan semua, aku lahir lelaki semua ya. Cari ni buku tahu. Jangan pandai-pandai ya. Sebab apa? Lelaki. Sebab lelaki X, Y. Perempuan X saja. Kalau lelaki hantar Y, jadi apa? X, Y, lelaki. Kalau lelaki hantar X juga, dia pun bagi X juga, perempuan. Okey. Jadi bila nak buat kelas Hafiz? Hafiz, ya Allah Hafiz. Hada muhim jiddan hada Hafiz, ta'rif Hafiz. Okey. Jadi kita fala takunul mar'atu wal khunsa waliyaini, maka tidak boleh perempuan dan khunsa menjadi wali. Perempuan dan khunsa tak boleh jadi wali. Sebab apa? Khunsa ni tak pasti ke lelakian dia. Dia zon. Faham tak? Dia zon. Sebab dia zon tak boleh apa? La ibrata bidzanni. Tak ada ibrat dan kita sangka-sangka saja. Okey. Cari dah yang lelaki betul-betul lelaki, tulis lelaki. Okey. Biarpun kalau kita hukum fiqh, okay, kita letak khunsa ni, okay, kita letak khunsa dia hukum lelaki, ambil hak faraid adalah lelaki. Begitu juga perempuan. Sebab tu perempuan ni dalam Islam, bolehkah perempuan jadi pemimpin? Tak. Rasul buat apa? Ma aflaha qaumun wallau umuruhum imra'atan. Tidak akan berjaya satu kaum yang melantik pemimpin mereka seorang perempuan. Faham tak? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijal, lelaki, qawwamu 'ala an-nisa'. Dia adalah pemimpin kepada perempuan. Dengan apa? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang Allah lebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian mereka. Sebab tu. Sebab dalam Islam pemimpin ni dia memimpin semua aspek. Dialah jadi imam solat, dialah khutbah Jumaat. Perempuan boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab tu dalam Islam Rasulullah sebut ma afla qaumun wallau amruhum imra'atan. Tak akan berjaya satu kaum yang mereka lantik pemimpin mereka perempuan. Sebab apa? Sebab kepimpinan adalah wilayah, penguasaan. Faham tak? Dia jadi pemimpin. Sebab tu kita tengok hukum Islam, bukan kita tengok sekular demokrasi ni, bukan begitu. Ini siapa lantik banyak suara jadi pimpinan dia. Kita tengok sistem Islam. Ma afla qaumun wallau imra'at sistem Islam syarat pemimpin mesti lelaki. Sebab apa? Dialah yang akan asalnya dia akan khutbah Jumaat. Dia akan jadi imam solat Jumaat. Kalau tidak ada wali, asalnya dia yang jadi wali kepada pengantin. Faham tu? Wadah? Okey. Nanti kita masuk bab apa? Babul imamatul uzma. Bab
kepimpinan yang tertinggi. Okey. Wasadisu al-adalatu, dan yang keenam adil. Okey, adil ni apa? Apa nak adil? Apa syarat adil? Okey, dia kata apa? Fala yakunul waliyu fasiqan, maka tidaklah keadaan wali kahwin tadi fasik. Dia fasik. Sebab tu bapa yang tak solat, dia tidak boleh jadi wali kepada anaknya. Bapa yang minum arak tak berhak untuk jadi wali perkahwinan anak perempuannya. Bapa yang apa? Biarpun pakai kopiah tapi berbaris pergi beli nombor di bandar, tak berhak jadi wali kepada perkahwinan anak dia. Bapa yang tak puasa tak layak jadi wali kepada perkahwinan anaknya. Bapa yang makan rasuah tak layak jadi wali kepada perkahwinan anak dia. Sebab apa? Sebab mereka ni ashabul kabair, orang berdosa besar. Sebab melakukan dosa besar dikira sebagai fasik. Sedangkan wali ini dia penjagaan. Dia nak jaga anak dia macam mana? Diri dia sendiri pun tak terjaga. Mencuri, berbatu, tak solat, berjudi, beli apa? Beli nombor. Dalam mazhab kita tidak sah wali fasik. Faham tu? Jadi kenapa? Kalau bapa dia begitu, solat pun tidak, minum arak lagi, beli nombor lagi, dia tak berhak jadi wali anak dia. Jadi balik pada dia, balik kepada wali yang lain. Kalau ada abang dia kaki masjid, abang dia jadi wali, bukan bapa dia. Sebab bapa dia hilang kelayakan jadi wali. Betul? Sebab fasik. Betul? Ayo. Wastasnal musannifu, dan menkecualikan al-musannif. Man huwa al-musannifuna? Abu Suja min zalika, daripada itu. Daripada apa? Syarat adalah adil tadi. Sebab adil ni orang yang tidak melakukan dosa besar. Okey. Min zalika, daripada itu. Ma tadammanuhu qawluhu, apa yang diliputi oleh perkataannya. Okey, makna terkandung dalam perkataan dia apa? Apa perkataan Abu Sujang? Illa annahu, melainkan annahu. Hu sini dhamir sya'ni wa dhamir sya'ni Hafiz. Illa annahu, melainkan annahu, sesungguhnya. La yaftaqiru nikahu dhimmiyati, tidak memerlukan nikahu dhimmiyati, perkahwinan zimmiyah, perempuan ahli zimmah. Perempuan apa? Ahli kitab yang hidup di bawah negara Islam. Okey, kafir zimmiyah. Zimmiyah ni apa? Perempuan ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Yang apa? Macam saya sebut hari itu, keturunan mereka telah berada atas agama Kristian atau agama Yahudi semenjak sebelum Rasulullah diutuskan sebagai Rasul. Jadi, dan mereka hidup di bawah negara Islam. Perempuan ahli kitab zimmiyah. Ila islami waliyin, kepada Islamnya wali. Bapak dia kafir, bapak dia akan nikah. Faham tak? Bapak dia kafir, perempuan ni Kristian, bapak dia Kristian. Jadi bapak dia akan nikah. Sebab itu anak dia. Sebab dia nikahkan anak dia. Sebab anak dia pun kafir, dia pun kafir. Boleh. Sebab Allah sebut apa? Okey. Apa? Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Walladzina kafaru, orang kafir, ba'dhum sebagai mereka, awliya'u ba'd, wali kepada sebagian yang lain. Jadi bapak dia kafir juga akan nikah. Macam cikgu sebutnya hari itu kan. Okey, bapak dia juga yang apa akan nikah. Okey. Wala yaftaqiru nikahul amati, dan tidak berhajat, memerlukan nikahul amati, nikah amah, hamba perempuan, ila adalati sayyidi, kepada adilnya tuannya.
Okey. Fayajuzu kaunuhu, maka harus keadaannya, keadaan tuan hamba tadi fasiqan, fasik. Tuan dia apa? Fasik. Wa jami'u ma sabaqa fil wali, dan semua yang telah lalu pada wali tadi yuktabaru, dia ambil kira juga, sama juga. Fi syahidai nikah, pada dua saksi ini nikah. Wa ammal ama, dan adapun buta, fala yaqdahu, maka dia tidak memberi kesan, fil wilayati, pada perwalian. Pada perwalian, fil asah, pada pendapat yang paling sahih. Orang buta boleh jadi wali anak dia. Dia buta, dia boleh. Sebab apa? Dia boleh tahu, kenal tak kenal. Boleh dengar berita orang tu, oh, menantu yang pinang anak kau ni soleh ni, tak apa, dia boleh dengar. Faham tu? Jadi orang buta, fala yaqdahu fil wilayah. Okey, dia tidak beri kesan pada wilayah. Ini faslun wa awlal wula, fasal pada orang yang paling layak diwilayah. Nantilah insya-Allah nuwasil fi ma ba'd. Jadi takfi bi hadha al-miqdar. Okey, babul wali. هذا فصل جديد بعده إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا نواصل هذا الموضوع. أي ساعة الآن؟ طيب يا أخوان، لا فيلم ولا سؤال موجود ولا؟ هذا السؤال بالبارحة. أوكي. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Apakah dibenarkan mengkisahkan sesuatu kisah yang direka-reka, untuk dijadikan satu pengajaran? Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Faham tak soalan ini? Faham tu hadis soal? Basir faham tak? Kaifa basir? Bil malih la tam idan hada. Soaluhu, hal yajuzu ikhtira'ul qissatil khayaliyah من أجل الدعوة والعبرة؟ هذا سؤاله. فهمت؟ هل يجوز اختراع أو إيجاد القصص الخيالية لأجل ماذا؟ لأجل الدعوة إلى الله ولأجل العبرة والاعتبار. Okey. Apakah dibenarkan mengkisahkan sesuatu kisah yang direka-reka untuk dijadikan satu pengajaran? Terima kasih. Okey. Okey. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Adakah dibenarkan mengkisahkan sesuatu kisah? Boleh tak boleh? Buat kisah cerpen tentang novel dakwah. Dia buat kisah rekaan. Dia cerita novel, reka-reka cerita. Fiction. Dia reka novel, tulis cerpen, ataupun pendakwah sendiri pun dia buat cerita, dia reka-reka cerita dalam ceramah dia untuk bagi kesedaran, tujuan dia baik. Boleh tak boleh? Itu soalan dia. Soalan dia, boleh tak buat novel cerita? Kan novel cerita rekaan yang tidak ada kaitan dengan hidup atau mati. Novel, cerpen, sama bertulis ataupun apa dalam ceramah dia reka sebuah kisah untuk apa? Bagi pengajaran. Hukum dia boleh tak boleh? Haramkah halal? Haruskah haram? Okey. Quran sebut apa? Dalam akhir surah apa? Apa? Dalam surah Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika, kami menkisahkan kepada kamu seindah-indah kisah. Kisah apa? Kisah Nabi Yusuf. Ahsanal qasas bima awhayna. Allah kisahkan seindah kisah. Kemudian penutup surah Yusuf Allah sebut apa? Ya Allah, man hafizah surah Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka.
kisah-kisah mereka, kisah para nabi. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Ibarah, pengajaran, li ulil albab, untuk orang apa? Mana albab? Ahmad albab. Alma albab, bukan alma pintu. Babun baru pintu. Albabu, albabu, albab, alif lam bab, albab. Okey, babun pintu, tapi dia tak alif lam. Albab, albabu, albab apa? Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Albab jamak kataan lubbun, lubbani, albab, lubbun, lubbani, albab. Tapi apa? Albab dia ambil alif lam ba, alif ba, albab. Dia ambil dengan makrifah alif lam tu pintu tu. Tapi albab yang Quran sebut tu, albab apa? Jamak kataan lubbun, orang yang ada akal. Kisah tadi. Kemudian Allah sambung, ma kana hadithan yuftara. Dia bukan cerita direka-reka. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi membenarkan apa yang ada depannya, kitab Taurat, Injil dulu. Boleh. Jadi Allah sebut dalam kisah Quran ni, ma kana hadithan yuftara. Dia bukan cerita direka-reka. Jadi kisah dalam Al-Quran bukan kisah yang direka-reka. Kisah dalam hadis bukan kisah direka-reka. Jadi apa hukum kita mereka-reka cerita untuk tujuan dakwah? Faham tu? Banyak kan buku apa, novel berbentuk dakwah. Apa hukum dia? Sebahagian ulama mengatakan hukumnya haram. Sebab apa haram? Dia kata itu adalah pendustaan, bohong, khayal, bohong. Sebab apa? Iyyakum wal kadhib. Okey, al-kadhib. Jangan sekali kamu berdusta. Cerita tak wujud, dia kata wujud. Setengah ulama dia pegang haram. Tapi sebahagian ulama dia kata harus hukumnya. Sebagian ulama kata hukumnya harus. Sebab dia kata apa? Itu bukan bohong. Dia hanya ajak pendengar berkhayal, memikirkan satu keadaan. Dan orang dengar pun tahu. Tapi dengan syarat, kalau ceramah bagi tahu ya, ini cerita saya buat-buat saja ya, bukan betul ni, untuk kita fikir saja. Bagi betul. Dia kata pendengar pun, dia kata bohong ni apabila kita bagi waham, bagi pendengar rasa benda tu betul, itu baru bohong. Tapi kalau benda tu pendengar pun tahu benda tu hanya penulis ni ataupun penceramah ajak kita merenung, berfikir bersamanya, khayalkan satu keadaan. Wadah? Faham tak? Bukan bohong benda tu. Dia kata sebab bohong ni apabila kita cerita benda tu dan kita rasa bagi orang yang dengar tu rasa benar-benar berlaku. Boleh faham ni? Itu baru bohong. Tapi dia kata novel ni dia tahu sudah itu hanya cerita rekaan. Sebab tu kalau penceramah pun dia nak buat cerita ni, dia kata ini ya, cerita bohong saja, kita sama-sama kita dengar ya. Itu cakap begitu. Dia kata itu sebab apa? Cuma dia nak ajak sama-sama menghayati. Satu, yang membenarkan kita harus ya. Yang kedua, dia kata apa? Okey. Sebab cerita khayalan ni untuk tujuan pengajaran daripada zaman salafus soleh pun ada sudah. Contohnya apa? Itu belakang kita tu. Kitab apa tu? Kitab Kalilah dan Dimnah, karya Ibnul Muqaffaq. Apa lagi betul ni? Kalilah dan Dimnah. Ini cerita ni makna teguran politik kepada pemimpin, tapi atas lidah binatang. Semua tahu kita bohong kan? Cerita bohong kan? Zaman tu zaman apa? Zaman Abbasiyah. Cerita Kalilah dan Dimnah. Semua tahu cerita bohong. Binatang yang bercakap. Tapi apa? Teguran kepada merintah dalam bentuk cerita. Dia kata ulama tak ingkar cerita tu. Ulama tak petikai pun. Bahkan ulama terima. Begitu juga lagi cerita apa? Cerita bohong ni. Kisah dibuat-buat ni, dia panggil Maqamat Hariri. Cerita saja tu. Untuk ambil pengajaran. Bahkan mereka kata, bahkan zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah sendiri pun, penyair-penyair, mereka bukakan rangkap pertama mereka dengan cerita khayalan juga.
Kifa nabki min dhikra habibin wa manzilin bisiqtil liwa bainad dakhuli fahawmali. Kifa nabki min dhikra habibin. Marilah kita sama-sama berdiri. Kifa, berdirilah kita min dhikra habibin wa manzilin, dengan mengenang kekasih kita dan tempat tinggal yang telah berlalu. Dia bawa khayalan. Jadi dia kata, Rasulullah tak tegur pun. Banat su'adun fa qalbi yawma matbulun. Banat su'ad, su'ad telah tinggalkan aku. Nama perempuan Su'ad ni ya. Banat su'abu fa qalbi yawma matbulu. Faham tu? Dia bawa gambaran khayaliyah, tapi tak. Okey, datang para sahabat tak tegur benda tu. Jadi dia kata apa? Dia kata benda ni sebab apa? Sebab orang dengar pun tahu benda tu hanya khayalan. Ajak sama-sama kita memikir benda tu. Jadi dia kata untuk tujuan dakwah hukum dia harus. Tapi dengan syarat apa? Pendengar pun tahu benda tu benda apa? Hanya direka-reka. Ini hanyalah rekaan semata-mata, tidak ada kaitan dengan hidup ataupun mati. Okey. Faham tak? Ini sebab tu ini kebanyakan ulama kata hukum dia harus. Asalkan pendengar tahu itu hanya buat-buat untuk sama-sama kita merenung kisah buat tadi. Faham tu? Sebab apa kita kata? 2-3 hujah tadi. Okey. Hukum dia apa? Tapi ingatnya, tapi jangan sampai peringkat apa? Jadi sampai macam apa lah? Golongan qasas. Yang apa? Memang Sayyidina Umar halau daripada masjid. Golongan qasas ni tukang cerita. Mereka ilmu tak mau belajar. Sebab apa? Asalnya kita nak bagi peringatan dengan apa? Peringatan dengan apa? Dengan apa? Dengan Quran. Wa dzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Wa dzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Quran. Banyaknya kisah dalam Quran tu. Nama surah Al-Qasas. Surah 20 surah Al-Qasas. Surah tentang cerita. Banyak cerita dalam Quran, banyak cerita dalam hadis. Jadi mengapa perlu kita buat cerita-cerita lagi? Setengah ulama kata begitu. Yang tak benarkan, dia cukuplah. Dalam Quran banyak sudah. Yang kata apa? Kemudian ya, biarpun yang kata harus ni, hukum dia harus ya. Dia kata tapi jangan sampai peringkat apa? Buat cerita sampai peringkat apa? Mendustakan kepada agama ni. Faham tak? Maksudnya begini. Sebab apa? Akhir zaman ni, okey, dia nak menonjol sebagai tokoh agama, tapi tidak bersabar untuk menuntut ilmu. Tafsir dia tak belajar, hadis dia tak belajar. Quran bukan di dada dia, hadis bukan di dadanya. Kitab fiqh dia tak belajar, kitab akidah dia tak belajar, kitab tasawuf tak belajar, tapi pandai bercakap. Patah Arab kata, faqidu syai' la yu'ti. Kau tak ada apa, tapi yang ada kelebihan kau pandai bercakap. Jadi apabila pandai bercakap, ilmu tak ada, itulah dia nak jadi bohong. Jadi sampai agama dalam bentuk apa? Dalam bentuk cerita. Sebab tak ada ilmu. Dia bawa cerita bohong. Bawa cerita dia dengar, dia bawa cerita. Jadi kuliah dia apa? Kuliah dia adalah kuliah cerita untuk pendengar bergelak ketawa. Okey. Ini pada zaman dulu dia panggil al-qassas, pencerita. Sayyidina Umar halau mereka daripada masjid. Dan pernah berlaku pada zaman zaman Imam Ahmad. Nanti kita belajar kita hadis. Jadi Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, mereka masuk ke masjid di Rasifah di Iraq ni, Rasifah. Tiba-tiba seorang lelaki dia bagilah kuliah, bagi ceramah. Haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin an fulanin. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in daripada si fulan di fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa berkata la ilaha illallah, khalaqallahu, Allah menjadikan lahu baginya tayran min qarhu min dhahabin wa rishu min lu'lu'in. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah jadikan seekor burung, paruhnya daripada emas,
bulunya daripada permata. Imam Ahmad pandang Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in. Mata haddastuka bihadzal hadis? Yahya Ma'in, hadza awwal marrah sami'tu. Inilah kali pertama aku dengar hadis ni. Jadi habis sudah orang pun bagi apa? Bagi upah kat dia kan? Bagi apa? Bagi saguhati lah dia. Semua bagi saguhati, tinggal Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Orang lain balik sudah. Jadi dia pun tunggulah Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in datang. Sebab apa? Ingat nak bagi apa? Saguhati ke dia. Jadi Imam Ahmad tanya, man haddasa bihadzal hadis? Siapa bawa cerita aku cerita ni? Cerita burung ni. Haddatsani Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Aku ambil ini daripada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Dia kata apa? Ana Ahmad bin Hanbal wa hadha Yahya bin Ma'in. Aku ni Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in. Ma haddatsna qatt bi hadzal hadis. Kami tak pernah cerita pun hadis ni. Dia kata apa? Kau ingat kamu dua saja ke Ahmad bin Hanbal? Kau ingat kamu dua saja Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in? Berapa ramai lagi Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in? Jadi Imam Ahmad tutup muka begini. Ya Allah, ada manusia begitu. Nanti kita jumpa dalam bab apa? Dalam Al-Ba'ithul Hasis nanti. Jadi, apa kita begitu? Pengindaran kisah ni apa? Dalam bab hadis maudhu' ni. Cuba tengok. Imam Bukhari daripada Bukhara. Imam Bukhari daripada Uzbekistan bermusafir pergi ke Iraq. Berjumpa dengan Imam Ahmad, menuntut ilmu dengan Imam bin Ahmad bin Hanbal. Berapa ramai orang daripada Khurasan semua daripada Hijaz pergi ke Baghdad untuk belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan daripada apa? Daripada Andalus, Spanyol datang untuk belajar dengan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan dia sendiri di Iraq, Imam Ahmad bin Hanbal dia dengar saja, dia tak kenal orangnya. Makna apa? Jenis nak berceramah, nak apa? Nak mengajar tapi tak mau belajar. Ini penyakit umat akhir zaman. Sebab tu Ibn Mas'ud kata, wa yakthuru fihimul khutaba, akan banyak pada mereka khutaba, para penceramah, para pidato. Wa yaqillu fihimul fuqaha, sedikit saja orang fuqaha. Khutbah dia apa? Bagi orang senang lah, bawa cerita, orang ketawa, itulah. Faham tak? Sebab tu kata ini keburukan cerita bohong. Tapi ingat, sini khilaf. Hukum tadi sampai tadi, hukumnya khilaf. Tengah kata haram. Sebab apa? Dia kata ada sudah mencukupi kita kisah dalam Quran, kisah dalam hadis, kisah benar. Untuk apa kita perlu reka-reka kisah lagi? Sudah kata harus. Sebab apa? Sebab apa? Asalkan apa? Pendengar pun tahu itu cerita yang direka-reka. Asalkan apa dia kata? Pendengar tahu cerita direka-reka. Kemudian apa? Yang kedua apa dia kata apa? Sebab apa? Benda ni berlaku semenjak zaman salaf dulu dan ulama salaf tak ingkari. Yang kita tahu ulama salaf tak ingkari. Sebab tu dia kata harus. Tapi kalau kita ingatnya, wa dzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Nak bagi peringatan, berilah peringatan dengan Al-Quran. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah nikah wali hantari? Mana hantari? Wakil pengantin lelaki pun hantar wakil juga, pengantin perempuan. Pengantin perempuan ada bersama saksi, pengantin lelaki pakai nama palsu. Nah, dua soalan sini. Pengantin lelaki pakai wakil, wali pakai wakil, pengantin pakai wakil. Boleh tak boleh? Hukum ni apa? Boleh pakai wakil. Sebab apa? Sebab kaedah fiqh apa? Apa kaedah fiqh dia apa? Dia kata apa? Kaedah fiqh dia kata, man malaka tasarruf bi nafsihi, siapa memiliki untuk tasarruf bi nafsihi, dia untuk apa? Mana tasarruf terjemah hari tu? Tasarruf untuk bertindak melakukan satu pekerjaan dengan dirinya, yajuzu lahu an yuwakkil li ghairihi, harus untuk dia wakilkan kepada orang lain. Itu kaedah dia. Man malaka at-tasarruf bi nafsihi, siapa memiliki hak untuk dia melakukan sendiri, yajuzu an yuwakkil ghairahu, harus untuk dia wakilkan kepada orang lain. Jadi wali tak boleh. Aku kalau kat nikah, aku nikahkan engkau dengan diriku. Dia menggelabah. Cikgu Yusof, aku wakil kau, tolong angkat nikah untuk anak aku ya. Boleh. Pengantin lelaki pun begitu juga. Aku ni masalahnya, pegang tangan Tok Imam, aku gagap.
Jadi aku wakilkan kepada engkau untuk terima nikah bagi pihak kau. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab dia boleh terima bagi dirinya. Sebab tu asalnya man malaka tasarruf bi nafsihi yajuzu an yuwakkila ghairahu. Harus untuk dia wakilkan orang lain. Cukuplah setakat tu. Yang bahagian kedua ni nanti dah panjang lagi ni. Kemudian sudahlah hantar wakil, guna nama palsu lagi. Nanti malah esoklah kita sambung. Okey. Aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadhil waj'al al-muttaqina imama. Allahumma srif 'anna al-bala والوباء والفحشاء المنكر والمهن والفتن اللهم اجعلنا بكتابك متمسكين وعلى سنة نبيك الثابتين لا إله إلا أنت سبحانك إننا الظالمين اللهم صل وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يلا أذين من أذين أسمر ما في وضوء أنا سري يلا ماذا ها